Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah hari ini Ustazah akan menyambung pembelajaran untuk subjek Quran. Jadi hari ini kita akan beralih kepada surah Al-Maidah daripada ayat 10 hingga 17. Jadi di sini Ustazah akan fokus kepada hukum tajwid, ayat kefahaman dan juga intisari serta erti kalimah ni lah. Okey. Jadi untuk permulaan ni mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, apa khabar anak-anak? Ustazah doakan semoga anak-anak sentiasa sihat di rumah. Jangan keluar rumah. Okey? Baik, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita. Baik, sebelum kita mulakan, Ustazah akan ajarlah sedikit pasal hukum tajwid, okey? Okey, hukum tajwid yang pertama di sini kita ada perkataan faman kafara. Faman kafara. Dengar Ustazah bunyikan nun tu berdengung. Faman kafara. Kenapa? Sebab dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki bermaksud kita sembunyikan huruf nun tadi. Sepatutnya kalau kita baca nun tu dibaca jelaskan faman kafara kan. Tapi disebabkan nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, kita kena sembunyikan bunyi nun tadi. Sembunyikan bunyi nun, dia akan jadi faman kafara. Okey? Faman kafara. Seterusnya nombor 2 min tahtiha. Min tahtiha. Kita sembunyikan juga kerana nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Seterusnya kaumun kaumun. Kenapa Ustazah baca mun tu? Mun. Tidak ada tidak ada. Kaumun kerana dia izhar halki. Dia dibaca dengan jelas. Seterusnya ayyabsutu. Ayyabsutu. Nampak nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham. Maka kita akan memasukkan nun ke dalam huruf ya tadi. Jadi dia akan bunyi ya. Ay. Dia bunyi ya. Dia bukan bunyi nun. Dia bunyi ya. Jadi ayyabsutu. And kita baca dua harakat. Ayyabsutu. Idgham ma'al ghunnah. Seterusnya wa amantum. Wa amantum. Nampak? Nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi kita baca dengan dengung. Mantum. Kan? Seterusnya jannat. Jannat. Nampak? Di sini kita ada syaddah. Syaddah dekat huruf nun. Selain daripada huruf nun, huruf mim pun kadang ada syaddah. Itu nama dia wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah maksudnya kita kena dengung dua harakat. Jannat. Jannat. Wajibul ghunnah. Jadi anak-anak, kalau nampak tanda-tanda tajwid ni di dalam Quran, maka kena ikutlah hukum tajwid yang kamu sudah belajar kan. Sudah percaya kamu sudah belajar tajwid daripada kamu tahun 1 belajar mat, tahun 2 belajar pula hukum-hukum lain kan. Okey. Baik, sekarang mari kita beralih kepada ayat kefahaman. Jadi ayat kefahaman kita hari ini berdasarkan daripada surah Al-Maidah ayat ke-12. Okey. Jadi kalau sudah sedia sila buka muka surat 210, kita akan membaca ayat ke-12 daripada surah Al-Maidah. Apakah tema ayat kita? Tema ayat kita adalah perjanjian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Kalau sudah bersedia, mari ikut Ustazah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Alhamdulillah, anak-anak kita telah pun selesai membaca surah Al-Ma'idah ayat ke-12. Alhamdulillah, semoga anak-anak selepas ini semakin lancar ya membaca. Nanti anak-anak boleh mendengar sambil ikut ya. Ustazah baca, Ustazah bagi pause, Ustazah bagi ruang berhenti tu, maksudnya kamu ikut di situ ya. Okey, jadi hari ini kita akan belajarlah beberapa maksud perkataan daripada surah ini. Yang pertama sekali, akhadha. Akhadha yang bermaksud mengambil. Mengambil. Allah mengambil. Akhadallahu mithaqa. Allah mengambil perjanjian daripada Bani Israel. Perjanjian apa tu? Supaya mereka berjanji akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akhadha. Akhadha maksudnya mengambil. Minhum. Minhum dalam kalangan mereka. Dalam kalangan mereka. Min tu daripada. Hum tu mereka. Jadi minhum dalam kalangan mereka. Waqala. Waqala. Dan berkata. Dan berkata. Hasanah. Hasanah baik. Hasanan maksudnya baik. Jannatin. Jannatin. Jannatin maksudnya syurga. As-sabil. As-sabil maksudnya jalan. Jalan. Jadi apa kandungan ayat ni anak-anak? Kandungan ayat ni dia mengatakan mengenai janji. Allah mengambil janji daripada orang Yahudi yang mana Allah menjadikan 12 orang daripada orang Yahudi ini sebagai pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika orang-orang Yahudi ni, kalau diorang ni, la in aqamtumus salah, sekiranya kamu menunaikan salat, wa ataitumuz zakat, dan kamu menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan sekiranya kamu beriman dengan rasulku, wa azzartumuhum, dan kamu bantu mereka, wa aqradtumullah qardan hasanan, maka pasti Allah akan pinjamkan kepada kamu pinjaman yang baik. La ukaffiranna ankum sayyiatikum, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Allah kata, kalau orang Yahudi ni taat, orang Bani Israel ni taat, diorang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, buat zakat, tunai zakat semua tu, Allah pasti akan pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik. Lepas tu Allah akan hapuskan la ukaffirannakum kesalahan-kesalahan, sayyiatikum, kesalahan kamu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga, jannah tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai. Faman kafara ba'da dhalik, dan sesiapa yang kufur setelah yang demikian daripada kamu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah tersesat daripada jalan yang lurus. As-sabil di sini maksudnya jalan yang lurus. Jadi ini adalah janji Allah kepada orang yang Yahudi dan Nasrani di sini. Tetapi pada ayat seterusnya, iaitu pada surah Al-Maidah ayat 13, kalau kita ikuti kisahnya, orang-orang Yahudi ni mereka telah pun mengubah isi kitab Taurat dan Injil. Maksudnya mereka telah melampaui batas lah. Mereka telah melanggar janji. Mereka tidak taat kepada Allah. Maka Allah kata, kami jadikan laknat kepada mereka. Kami jadikan hati mereka keras membatu, kerana mereka suka mengubah firman Allah. Jadi itulah dia serba sedikit cerita daripada surah Al-Maidah ni. Ada cerita pasal Yahudi, Nasrani juga ya. Kamu kenalkan Zionis sekarang. Maka di sini dari dulu lagi kaum-kaum mereka ni sudah melampaui batas. Mereka telah mengubah isi dalam kitab Taurat dan Injil, dan telah menyebabkan yang lain sesat. Jadi pengajaran ayat ini, apabila berjanji hendaklah ditepati. Lebih lagi kalau berjanji dengan Allah. Kemudian umat Islam hendaklah beriman dengan kitab Taurat dan Injil. Walaupun kita sekarang Allah bagi kita kitab Al-Quran, itu Nabi Muhammad diwahyukan dengan kitab Al-Quran, akan tetapi kita kena juga beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat, Injil dan juga Zabur. Ada 4 dah silap lagi. Itulah dia. Kita kena beriman dengan kitab Taurat dan Injil juga ya, yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah minta untuk kamu semua, macam biasa, menyalin hukum tajwid. Menyalin hukum tajwid di muka surat ini. Ni. Salin di buku kamu dan juga erti kalimah. Kemudian kamu hantar rakaman bacaan kamu kepada Ustazah. Okey, itu sahaja untuk hari anak-anak. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian.